A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adhlima aw uzlam aw ajhala aw jahla alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jadi insya-Allah malam ni kita akan mula bacaan kitab Himpunan Hukum Ahkam Puasa dan Masalah Berkaitan. Jadi bacaan kitab ni sebagai persediaan kita lah, sebagai persediaan kita untuk masuk dalam bulan Ramadan yang kita akan tempuhi. Jadi bulan puasa, bulan Ramadan sebagai tetamu yang dinanti-nantikan. Jadi tetamu yang dinanti-nanti ni, jadi pastilah kita akan bersiap sedia, kan? Sebelum tetamu kita datang, kita akan bersiaplah, siap rumah, siap dengan pakaian, dengan diri dan sebagainya untuk tetamu yang akan datang. Itu dari segi orang lah. Jadi samalah juga sekarang ni bulan puasa, yang diumpamakan sebagai tetamu. Jadi sebelum kedatangan dia tu kita bersedialah, bersedia dari segi hukum ahkam. Dari segi hukum ahkam bulan puasa, supaya amal ibadat, hukum ahkam bulan puasa dan yang berkaitan lah, supaya ibadat puasa kita dan ibadat-ibadat yang ada dalam bulan puasa, ada tarawih, zakat, witir dan sebagainya, ibadat kita tu ibadat yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan ibadat yang ada kualiti dia. Jadi kita tak mau semata-mata kuantiti tapi tanpa ada kualiti. Jadi kita nak ada kualiti dalam ibadat-ibadat yang kita lakukan. Jadi kita pilih kitab ni lah, kitab Himpunan Hukum Ahkam Puasa dan Masalah Berkaitan menurut pandangan mazhab Syafi'i. Di kitab ni kita pilih sebab dia ringkas lah, kan? Ringkas, dan kita nak habiskan dalam beberapa pengajian lah, 4 ke 6 ke pengajian. Tengok keadaan lah, boleh jadi kita tambah, tengok macam mana. Dan fokus kita lebih kepada bab puasa. Jadi dalam ni bukan hanya ada bab puasa, ada bab-bab yang lain lagi. Dan bab-bab yang lain tu selain daripada bab puasa tu tambahan lah, tambahan daripada pengarang lah. Tambahan daripada pengarang, ada bab zakat, lepas tu ada bab solat tarawih, ada bab fidyah, ada bab solat witir, Lailatul Qadar, solat sunat hari raya, dimuatkan juga dalam ni. Baca tak baca tu kita tengok ke depan nanti, wallahu a'lam. Jadi kalau ada kesempatan kita baca. Jadi kalau tak ada, mungkin kita akan memada dengan bab puasa. Baik. Jadi kita tengok muqaddimah dah dulu. Kita baca muqaddimah sebelum kita masuk kepada perbahasan puasa Ramadan. Suara jelas lah. Mudah-mudahan jelas insya-Allah. Kalau tak jelas, boleh maklum. Baik. Jadi muqaddimah, qala al-muallif hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ngarang dia hidup lagi. Ada di Terengganu lah, di Terengganu, mengajar di Uniza, dan rasanya tengah buat PhD di Uniza kalau tak salah lah. Tempatlah bertemu dulu 3-4 tahun lepas macam itulah lebih kurang. Ustaz Mahdi. Baik. Jadi ni mukadimah, katanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Himpunan penulisan ini adalah hasil daripada pengajian kitab Hasyiah Abdul Karim Al-Matari Ad-Dimyati ke atas syarah Imam Ar-Ramli pada mensyarahkan matan As-Sittin Mas'alah bersama Al-Fadhil Ustaz Mahdi Muhammad. Jadi kitab ni hasil daripada pengajian lah. Pengajian yang dibuat oleh Ustaz Mahdi, Al-Fadhil Ustaz Mahdi Muhammad ni. Mereka baca kitab, nama dia As-Sittin Mas'alah. Ada matan kecil, kitab kecil je. Ada sikit bab tauhid, lepas tu bab fiqh. Bab fiqh pun ringkas sangat sampai bab haji. Dan kitab Sittin Mas'alah tersebut disyarah oleh Imam Ramli. Disyarah oleh Al-Imam Ar-Ramli dan kemudiannya dibuat hasyiah. Dibuat hasyiah, mudah kata hasyiah, syarah ke atas syarah. Itu nak bagi mudah faham lah. Ataupun catatan tepi bagi syarah Imam Ramli itu yang disebut sebagai hasyiah. Jadi hasyiah Abdul Karim Al-Matari. Dia buat catatan tepi ataupun syarah ke atas syarah Imam Ramli. Jadi depa baca kitab ni lah. Depa baca kitab ni dan depa akhirnya depa kumpulkan masalah-masalah yang ada dalam kitab tersebut. Jadi apa yang ada dalam kitab ni berpandukan kepada kitab Sittin Mas'alah. Lebih berpandu kepada kitab tersebutlah, serta diambillah dia punya rujukan-rujukan yang lain daripada kitab-kitab lain. Maka atas permintaan guru kami supaya menghasilkan sebuah ringkasan khusus berkaitan permasalahan puasa bersumberkan kitab tersebut, kami telah menyusunnya dalam bentuk himpunan isi penting supaya memudahkan para pembaca memahaminya. Selain itu disertakan juga pada akhir penulisan ini nota ringkas berbentuk peta minda. Adapun bab fidyah, solat tarawih, solat witir, zakat fitrah, Lailatul Qadar dan solat sunat hari raya yang dimuatkan dalam penulisan ini adalah penambahan daripada kami berdasarkan beberapa rujukan yang lain. Semoga penulisan ini bermanfaat buat para pembaca. Amin, insya-Allah. Jadi asalnya nak tulis karya atau ringkas lah berkaitan dengan bab puasa. Tapi ditambahlah bab-bab yang lain. Jadi fokus kita untuk fokus bab puasa aja dulu, dan yang lain itu kalau ada kesempatan insya-Allah kita cuba baca. Baik, kita masuk pada muka surat yang ketiga, puasa Ramadan. Baik, kata pengarang hafizahullah, puasa Ramadan merupakan khususiyat, keistimewaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia difardukan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Baik. Jadi pada permulaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak difardukan lagi puasa. Kan tahun pertama Rasulullah di Madinah, puasa belum lagi difardukan. Rasulullah sampai bulan Rabiul Awal. Kan? Rabiul Awal itu kira tahun pertama lah, sampai Rabiul Awal yang tahun yang seterusnya tu pun belum lagi difardukan puasa, sampai bulan Sya'ban barulah difardukan puasa Ramadan. Dan pada tahun tersebut juga berlakunya peperangan Badar. Jadi tahun pertama tu tak ada lagi puasa yang difardukan. Tak ada lagi puasa Ramadan yang difardukan. Dan Ramadan ni, puasa Ramadan ni merupakan khususiyat, dia kata keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, macam mana Ramadan ni jadi khususiyat, sedangkan kalau kita tengok dalam Al-Quran Allah Taala sebut kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia kata, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa, difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana difardukan ke atas umat-umat terdahulu. Maknanya umat-umat terdahulu pun difardukan puasa juga. Puasa ni bukan syariat kita sahaja, syariat umat-umat terdahulu pun ada juga puasa.
Itu kat mana yang apa yang dikatakan khususiat ataupun keistimewaannya? Keistimewaannya pada apa ni, cara puasa tu. Adapun puasa, semata-mata puasa yang apa ni, umat terdahulu pun ada juga difardukan pada puasa, tapi dengan cara yang tertentu yang kita puasa sekarang ni, itu merupakan khususiat ataupun keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pengertian. Disebut puasa Ramadan kerana mengambil daripada perkataan Arab iaitu saumu Ramadan. Ada dua perkataan lah, saum satu perkataan, lepas tu Ramadan. Saum makna puasa, Ramadan bulan Ramadan lah. Jadi saumu Ramadan, puasa Ramadan. Baik, apa makna saum dari segi bahasa dan apa makna saum dari segi istilah syarak. Jadi dari segi bahasa, puasa bermaksud al-imsak. Al-imsak maksud dia menahan diri. Itu makna saum, puasa. Semata-mata menahan diri, sama ada menahan diri daripada berkata-kata, menahan diri daripada makan, menahan diri daripada minum, ataupun selainnya, dinamakan sebagai al-imsak. Antaranya firman Allah Ta'ala menghikayatkan apa perkataan Sayyidatuna Maryam kan, inni nazartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhan Ar-Rahman, aku nazar akan puasa. Yakni imsak, dia nazar untuk tidak bercakap, menahan diri daripada berkata-kata. Itu contoh penggunaan al-imsak dengan menahan diri, dari segi bahasa. Perkataan saum, penggunaan saum dari segi bahasa dalam Quran. Adapun dari segi istilah, imsakun anil mufattirat ala wajhin makhsus. Dari segi istilah, puasa bermakna imsak anil mufattirat, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, ala wajhin makhsus, mengikut cara yang tertentu, iaitu dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang akan disebutkan nanti. Itu makna dari segi istilah. Jadi kita di siang hari Ramadan, kita tahan diri kita daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nanti dia akan sebutlah, makan, minum, jima', masukkan sesuatu dalam rongga dan sebagainya. Kita tahan diri kita. Lepas tu di atas mengikut cara-cara yang tertentu, iaitu bermula daripada terbit fajar sampailah ke terbenam matahari, dengan ada rukun-rukun dan juga syarat-syarat dia lah. Itu dinamakan sebagai puasa. Kemudian Ramadan ni diambil daripada perkataan apa? Ramadan, kata pengarang, diambil daripada perkataan ar-ramadu. Maksud dia apa? Iaitu bersangatan panas. Dalam bahasa Arabnya syiddatul har. Sebab apa ni diambil daripada perkataan ni, Ramadan ni, bulan yang ke-9 ni dinamakan sebagai Ramadan, yang diambil daripada perkataan ar-ramad yang bermaksud bersangatan panas. Kenapa? Hal ini kerana tatkala masyarakat Arab mula-mula hendak meletakkan nama bagi bulan ke-9, cuaca pada bulan tersebut adalah bersangatan panas. Jadi mereka tengok keadaan waktu tu nak letak bulan kan, dan cuaca pada waktu tersebut bersangatan panas. Jadi dia namakan bulan tersebut berdasarkan, kita kata, ambil daripada cuaca yang berlaku pada waktu tersebut. Dapatlah nama Ramadan, bulan yang ke-9. Lepas tu kalau nanti bulan puasa tak panas ke, sejuk je, awak tak panas pun, itu kita kata jangan duk kirahat sekarang. Kirahat awal-awal peletakan nama tu, waktu nak letak nama tu, waktu tu panas. Adapun kalau dah berlaku perubahan musim kan, lepas tu bulan Ramadan tak berlaku pula panas, itu itu tak diambil kira lah. Sebab yang kita bincang ni iaitu waktu mula-mula peletakan nama tu.
Itu satu pandangan lah. Dikatakan juga Ramadan juga berasal daripada perkataan ar-ramdu. Kalau tadi ar-ramadu, mim tu kita bagi hatah. Yang kedua ni ar-ramdu, mim tu tidak berbaris, sukun. Ar-ramdu yang diartikan dengan al-ihraq. Dengan mana al-ihraq iaitu panas membakar. Dinamakan sedemikian kerana pada bulan ini dibakar dosa-dosa. Tu ada munasabah lah. Munasabah apa ni, penamaan bulan, penamaan nama bulan tersebut dengan puasa, dengan puasa Ramadan tu. Baik. Kemudian syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada 4 perkara. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, dan yang keempat berkemampuan. Jadi sekarang ni dalam kitab ni 4. Boleh jadi nanti kita tengok dalam kitab-kitab yang lain lebih daripada kitab ni. Jadi sebab tu saya baca mukadimah tadi supaya kita tahu kitab ni bersumberkan kitab apa. Jadi dia ikut kitab tu lah, kan? Ikut kitab As-Sittin Mas'alah tu. Jadi kitab tu sebut apa ni macam tu. Jadi pengarang dan juga dia ada tim dia lah. Mereka ikut berdasarkan kitab yang mereka baca tu. Sittin Mas'alah, Syarah Imam Ramli dan juga dengan Hasyiah Imam Al-Matari tu. Jadi kalau kitab-kitab lain sebut lebih, tak ada masalah lah. Yang tu bacalah dalam kitab tu. Cuma dalam kitab ni disebut banyak ni. Baik. Jadi syarat wajib puasa ada 4 lah, dalam ni sebut 4. Yang pertama Islam. Yang pertama Islam, tidak wajib berpuasa bagi orang kafir yang asal. Tidak wajib berpuasa bagi orang kafir yang asal. Maksudnya dia muasal dia kafir. Ada orang yang asal dia Islam, lepas tu dia jadi kafir, kita panggil murtad. Yang ni tak, bukan murtad. Yang ni asal muasal dia memang kafir. Jadi orang yang memang asal dia kafir, dia tak wajib berpuasa dan tidak perlu qada tahun-tahun sebelumnya setelah dia memeluk Islam. Dia tak wajib berpuasa dan dia tak perlu qada. Kalaulah dia masuk Islam lepas tu nanti, dia masuk Islam, maka tak perlu pun dia qada puasa-puasa yang dia tinggalkan ketika dia kafir tu. Baik. Namun bagi orang murtad, tadi kita cerita hukum orang yang kafir pada asal, kafir asli. Adapun orang murtad, yang ni bukan kafir asli, asal dia Islam. Dia dah Islam dah, lepas tu dia keluar daripada Islam jadi murtad. Hukum dia lain. Namun bagi orang yang murtad, diwajibkan ke atasnya untuk qada setiap hari puasa yang ditinggalkan semasa murtad setelah dia bertaubat. Wajib dia qada semula setelah dia bertaubat, dengan mana setelah dia masuk Islam balik lah, setelah dia mengucap balik. Ini tak sama hukum. Hukum orang kafir yang asli dan hukum yang orang yang asalnya Islam kemudian kafir, hukum tak sama. Orang kafir kalau dia masuk Islam, maka tak perlu dia qada puasa-puasa yang ditinggalkan waktu dia kafir. Adapun orang murtad, bila dia masuk Islam balik, wajib dia qada puasa-puasa yang ditinggalkan ketika dia murtad. Itu syarat yang pertama, Islam. Baik, syarat yang kedua berakal. Berakal tidak diwajibkan berpuasa ke atas orang gila. Jika gila itu terjadi bukan disebabkan perkara haram. Tidak diwajibkan berpuasa ke atas orang gila jika gila itu terjadi bukan disebabkan perkara haram. Maksudnya apa ni, contohlah orang yang orang pukul dia. Kan, orang pukul dia, lepas tu berlakulah hentakan di kepala contohnya, ataupun ada benda jatuh
ke atas kepala dia. Kan ada orang baling batu ke, kena kepala dia, lepas tu jadi gila. Jadi benda tu bukan dia yang buat sebab tu. Bukan dia yang buat sebab bagi jadi gila tersebut. Jadi yang tu, kalau orang ni dia tak wajib puasa dah. Dia tak wajib puasa. Adapun kalau kalau dia gila disebabkan sebab yang dia buat sendiri dengan perkara haram, contoh dia bagi sini, adapun jika sebaliknya, maksudnya dia gila tu terjadi disebabkan perkara haram, seperti seseorang itu hilang akal kerana meminum arak, maka wajib qada puasanya setelah dia kembali sedar. Dia minum arak, kan? Dia minum arak, takdir Allah Ta'ala gila. Takdir Allah Ta'ala gila, tapi gila sementara. Jadi gila asal. Jadi bila dia sedar daripada gila, wajib dia qada. Sebab gila tu dia yang buat sebab sendiri. Adapun kalau gila tu bukan dia yang buat sebab, kan? Apa dia yang kita kata bukan sengaja, maka yang tu tak perlu untuk dia qada. Begitu juga orang mabuk lah. Begitu juga orang mabuk. Dengan syarat mabuk tu bukanlah disengajakan. Kalau mabuk disengajakan, dia sendiri yang ambil arak, yang tu dia kena qada lah. Dia punya puasa tu, puasa yang ditinggalkan tu, kan? Lepas tu kalaulah mabuk dia tu bukan disengajakan, contohnya orang perkena dia, orang kata ayak biasa, rupanya ayak arak, jadi dia minum. Jadi orang tak biasa minum arak ni, minum sikit pun dah mabuk dah, kan? Jadi hilanglah kita kata akal dia tu, hilang akal dia. Jadi orang tu tak perlu, kita kata tak perlu nak qada lah puasa dia bila dia kembali sedar. Baik, baligh yang ketiga, tidak diwajibkan berpuasa ke atas orang yang belum baligh, namun diwajibkan ke atas walinya untuk menyuruh anaknya berpuasa apabila berumur 7 tahun dan memukulnya dengan niat mendidik jika enggan berpuasa apabila berumur 10 tahun. Baligh ni sampai umur lah. Dan sampai umur ni boleh berlaku dengan 3 cara. Dengan 3 cara lah. Orang laki-laki 2, orang perempuan ada 3. Yang pertama, sampai umur 15 tahun. 15 tahun ni bukan kiraan Masihi, tapi kiraan Hijrah. Sampai umur 15 tahun hijrah. Lepas tu keluar mani. Yang ni bagi laki-laki ada 2 ni je. Sama ada dia baligh dengan keluar mani, dengan syarat kita kata umur dia 9 tahun. Umur dia 9 tahun, lepas tu keluar mani, maka dia tu dikira sebagai baligh. Kalaulah mani tak keluar, dia akan automatik jadi orang yang baligh umur 15. Umur 9 tahun tak keluar, umur 10 tak keluar, 11, 12, 13, 14 tak keluar, sampai 15. Maka umur 15 tu automatik dia jadi orang baligh. Tu kita panggil baligh dengan umur. Ada orang yang tak baligh dengan umur. Tak baligh dengan umur maksudnya dia baligh dengan keluar mani. Kalau perempuan dia ada 3. 2 yang tadi, umur sampai umur 15 tahun, keluar mani, dan yang ketiga haid. Jadi orang yang belum baligh tak wajib ke atasnya puasa. Cuma budak yang umur 7 tahun wajib wali dia suruh anak dia puasa. Tapi ada syarat lah. Dia ada 3 syarat. Yang pertama, anak dia sampai umur 7 tahun. Yang kedua, anak dia tu mumayyiz. Kalau 7 tahun dah tapi tak mumayyiz lagi, tak wajib pun suruh. Jadi syarat yang pertama, umur tu anak tu sampai umur 7 tahun, mumayyiz, lepas tu mampu berpuasa. Anak tu mampu berpuasa. Tiga syarat ni lah. Baik. Dan pukul umur 10.
Kalau kita tengok pada hadis, hadis sebut bab solat. Kan, hadis sebut bab solat. Lalu ulama kiaskan kepada bab-bab yang lain selain daripada solat. Nabi kata muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum wa hum abna'u asyri sinin. Suruhlah anak kamu solat, suruh anak kamu solat umur mereka 7 tahun, dan pukul anak kamu kerana meninggalkan solat umur dia 10 tahun. Ya, betul. 7 tahun dan 10 tahun tu hijrah jugalah. Baik. Jadi dikiaskanlah hadis tu berkaitan dengan bab solat, tapi dikiaskan dengan masalah-masalah yang lain. Ambil hukum yang sama, tapi cuma ada syarat tambahan lah. Dia mampu untuk berpuasa. Kalau masalah bab solat, dia mumayyiz, umur 7 tahun, wajib wali suruh anak tu solat. 10 tahun pukul. Jadi kita tengok macam mana syarak ajak kita pukul anak. Tapi bukanlah pukul mendera, bukan pukulan mengazab anak tersebut, tapi pukulan mendidik. Pukul tujuan dia nak mendidik anak tersebut. Tapi kita hari ini kita tak pukul anak atas nama sayang anak. Kan? Jadi betul ke tak betul? Kan, kita nak ikut yang syarak ke kita nak ikut kita? Sedangkan syarak ajak 7 tahun suruh 10 tahun, syaratlah kalau dia tinggalkan benda tu suruh pukul. Jadi itu kena ada persediaan lah. Kita kata tu pun perlukan persediaan untuk menjadi wali, persediaan untuk menjadi ibu dan ayah. Apa yang dia patut buat, kan, fasa-fasa anak tersebut. Baik. Itu syarat yang ketiga. Sebab tu disebut dalam ni, dan memukulnya dengan niat mendidik jika enggan berpuasa. Ada kait tu, jika enggan berpuasa apabila berumur 10 tahun. Sama lah bab solat pun, jika enggan solat. Tapi kalau anak tu memang dah solat dah, alhamdulillah lah. Sebab tu dia 7 tahun, dia tak balik lagi. 7 tahun tu bukan umur balik. Umur balik ni mula pada 9 tahun tu. 9 tahun tu kalau keluar mani, nak kira balik lah. Boleh jadi umur 9 tahun tak keluar mani lagi. 12 tahun baru keluar mani. Tapi syarak ajak suruh-suruh mula daripada kecil lagi. Tu persediaan. Bukannya bila dah sampai balik baru sibuk nak mengaji, baru sibuk nak biasakan diri. Tak, sebelum lagi 7 tahun, 10 tahun pukul dah. Tak kira lah dah balik ke tak balik, enggan pukul. Itu yang syarak ajak. Jadi macam itulah kita hari ni, kita nak masuk bulan puasa. Jadi kita buat persediaan kita tu sebelum datangnya bulan puasa. Yang keempat, berkemampuan. Tidak wajib bagi orang yang tidak mampu puasa. Sama ada, yang pertama, tidak mampu pada zahir, sekira-kira menghadapi kesukaran atau sakit berat yang mengharuskan tayamum. Itu istilah yang diguna pakai dalam kitab-kitab, dan pengarang dikekalkan istilah tu lah. Dikekalkan istilah tu. Tak mampu pada zahir sekira-kira menghadapi kesukaran atau sakit berat yang mengharuskan tayamum. Dalam masalah tayamum, kalau kita mengaji, seseorang tu harus untuk dia bertayamum, asalnya dia kena bersuci, berwuduk atau mandi guna ayak. Kan? Tapi boleh untuk dia berpindah daripada guna ayak kepada guna debu tanah, iaitu bertayamum, kalau ada syarat-syarat dia lah. Kan? Jadi antara perkara yang mengharuskan seseorang tu tayamum, kalau dia guna ayak, membawa kepada hilang nyawa. Bawah tu dia sebut perkara yang mengharuskan tayamum, sesuatu yang menyebabkan hilang nyawa atau anggota badan. Kalau dia guna ayak,
nyawa dia hilang. Kalau dia guna ayak, anggota badan dia hilang. Yang kedua, sesuatu yang boleh menghilangkan manfaat anggota badan. Kalau dia guna ayak, manfaat yang ada pada tubuh badan dia, kalau tangan, sebelum ni ada manfaat boleh angkat apa semua, dia tak boleh angkat, jadi lumpuh. Kaki pun tak boleh guna dah. Kan? Jari-jari jadi kerah kau contohnya, memang tak boleh nak guna gerak dah. Jadi manfaat anggota tu hilang. Kalau mata jadi buta contohnya. Kalau diguna ayak. Jadi bila ada sebab tu, kalau sampai ke tahap macam tu, maka harus untuk dia harus untuk dia bertayamum. Lepas tu yang ketiga, sesuatu yang melambatkan kesembuhan penyakit atau bertambah sakitnya jika tidak bertayamum. Jadi kalau dia ada luka contohnya, ataupun dia buat pembedahan ke apa, ada luka ke, tak kisahlah. Yang kalau dia guna ayak, maka boleh guna ayak, tapi kalau dia guna ayak akan menyebabkan lambat sembuh, ataupun menyebabkan lagi sakit. Menyebabkan lagi sakit. Jadi pada ketika tu harus untuk dia bertayamum. Jadi sebab yang sama tu kita letak kat sini. Sebab yang sama kita letak dalam bab puasa. Seseorang tu kalau dia sakit, seseorang yang sakit tu, kalau dia puasa mati. Kalau dia puasa hilang anggota badan dia. Kalau dia puasa hilang dia punya manfaat anggota dia. Kan? Kalau dia puasa mata dia jadi kabur. Jadi hilang manfaat anggota tu. Jadi waktu tu boleh untuk dia tak puasa. Dia ni kira tak berkemampuan. Atau kalau dia tak sakit, kalau dia puasa sakit dia bertambah sakit. Atau kalau dia puasa sakit yang ada ni akan lambat sembuh, maka boleh untuk dia tidak berpuasa. Dia dikategorikan sebagai tidak berkemampuan. Harap boleh fahamlah, tu cuma istilah tidak mampu pada zahir sekira-kira menghadapi kesukaran atau sakit berat yang mengharuskan tayamum. Jadi yang mengharuskan tayamum tu, itu sekadar istilah lah yang dikekalkan, yang di mana disebut dalam kitab-kitab macam tu. Tafsiran dia macam mana yang saya cakap tadi lah. Tengok kat bawah tu, perkara-perkara yang mengharuskan tayamum, 3 dia sebut tu. Okey, 3 tu kita letakkan, masukkan dalam bab puasa. Orang yang sakit kalau puasa akan menyebabkan mati. Kalau puasa hilang manfaat anggota. Kalau puasa bertambah sakit. Kalau berpuasa lambat sembuh, maka boleh untuk dia tidak berpuasa. Dia diketikkan sebagai tidak berkemampuan. Berkemampuan pada zahir. Yang kedua, tidak mampu pada syarak kerana haid. Tidak mampu. Yang kedua ni tidak mampu bukan pada zahir. Pada zahir dia mampu, tapi tidak mampu pada syarak. Maknanya syarak yang tak bagi. Kan? Dia dikira sebagai manik. Orang yang haid, orang yang nifas. Jadi haid dan nifas ni kira manik, penegah daripada solat dan penegah juga daripada puasa. Jadi perempuan tu nak puasa boleh je, dia mampu, tapi disebabkan ada haid, jadi ada manik yang menegah daripada dia puasa. Tidak mampu pada syarak kerana haid atau nifas. Jika seorang perempuan berhenti haid atau nifas pada siang Ramadan, disunatkan imsak baginya. Disunatkan imsak baginya. Jadi katalah perempuan tu 6 hari, 7 hari berhenti darah. Darah dah tak keluar dah, kering dah. Tapi darah kering tu siang Ramadan. Siang Ramadan. Pukul 12 darah berhenti. Baik, adakah perempuan ni wajib imsak? Apa maksud imsak? Maksudnya dia tahan diri dia lah daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Adakah wajib? Dia memang awal-awal tadi tak puasa sebab separuh hari dia memang dia tak puasa dah sebab haid. Jadi sekarang separuh lagi ni, adakah wajib dia imsak ataupun sunat saja? Jawabnya sunat sajalah, seperti mana yang disebut. Tapi kalau dia nak makan separuh hari yang yang dah kering itu, dia nak makan boleh, tak ada masalah. Cuma janganlah pergi makan dekat depan orang kan. Dia makan dalam rumah lah, menghormati bulan tersebut.
Okey. Itu ada perincian dia nanti. Ustaz Samad dalam apa ni? Dalam kat depan nantilah. Baik, berkaitan dengan perempuan hamil ataupun yang menyusukan anak. Okey, tengok imsak nombor 2 tu. Dia nak terangkan apa maksud imsak kat nota kaki. Dia kata imsak bermaksud menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, tetapi bukan dengan niat puasa. Sebab dia memang puasa dia dah tak boleh nak puasa dah. Sebab separuh hari dia tu memang dia tak puasa. Sebab dia dalam keadaan haid. Cuma separuh hari lagi tu sekarang ni dia dah suci dah. Jadi dia dah suci. Jadi adakah dia wajib imsak ataupun sunat imsak? Jadi jawabnya sunat imsak, iaitu dia tahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi bukan dengan niat puasa. Dia tak niat pun. Cuma sekadar menyerupai keadaan orang yang berpuasa. Baik, perhatian. Bagi orang yang bekerja berat pada siang Ramadan, dia hendaklah berniat puasa pada malam hari. Masalah orang kerja berat ni, buat rumah ke, buat jalan ke, apa-apalah kerja-kerja yang kita kata berat, yang memerlukan tenaga. Adakah kita nak fatwa kat dia, kita bagi tahu dia dia boleh tak puasa daripada awal lagi? Jawabnya tak. Kalau orang tanyalah kan, kalau orang tanya kata saya ni kerja berat contohnya, boleh tak dia tak puasa? Jawabnya tak, dia kena puasa juga. Dan dia kena niat pada waktu malam tu. Dia kena niat pada waktu malam. Cuma nanti bila siang hari nanti, bila dia keletihan, bila dia letih dan kalau dia tak makan, menyebabkan berlakunya kesukaran kepada dia untuk meneruskan pekerjaan dia, maka ketika tu boleh untuk dia berbuka. Jadi kalaulah tak ada kesukaran, boleh teruskan sampai maghrib, dia teruskan sampai maghrib lah. Jadi kalau berlaku kesukaran di siang hari, maka dibenarkan untuk dia berbuka. Jadi dia buat perhatian dekat sini, bagi orang yang bekerja berat pada siang hari Ramadan, dia hendaklah berniat puasa pada malam hari. Apabila keletihan dan mengalami kesukaran yang berat, maka dibenarkan untuk berbuka pada siang hari. Jadi kena jugalah, kena juga puasa. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di depan. Dia tahan ke, dia tak tahan ke. Cuma sekarang ni zahirnya dia kuat, dia boleh. Jadi kamu kena niat macam orang lain juga. Lepas tu nanti siang hari bila tak larat sangat kan, ada kesukaran untuk bekerja, untuk teruskan bekerja, kalau tak makan, maka waktu tu dibenarkan untuk berbuka. Yang kedua, tidak boleh berbuka bagi kanak-kanak yang baligh ketika sedang berpuasa. Tidak boleh berbuka bagi kanak-kanak yang baligh ketika sedang berpuasa. Apa yang nak bagi tahu kat sini? Kanak-kanak ni dia tak baligh lagi waktu dia puasa tu. Lepas tu siang hari tu, pertengahan siang hari dia baligh. Baligh macam mana kan? Hak tadi hak kita sebut tadi. Sama ada kita kata keluar mani ataupun cukup umur 15 tahun. Kalau haid tu tak boleh sebab kalau haid memang tak boleh puasa. Jadi tinggal dua sebab. Katalah budak ni umur 10 tahun. Umur 10 tahun dan dia puasa. Dia puasa. Daripada pagi dia puasa. Dia tak wajib pun puasa. Kan? Dia tak wajib pun puasa, tapi dia nak puasa. Lepas tu sampai pukul 2 dia mimpi keluar mani. Jadi dia sekarang ni baligh dalam keadaan dia sedang berpuasa. Jadi budak ni dia tak boleh berbuka. Budak ni tak boleh berbuka. Dia kena teruskan puasa dia sampai maghrib. Wajib dia teruskan puasa dia, tak boleh berbuka. Itu maksud
kanak-kanak tidak boleh berbuka bagi kanak-kanak yang baligh ketika sedang puasa. Dia baligh ketika sedang berpuasa. Ataupun budak tu kita kata lahir pukul 2. Dia beranak keluar daripada perut ibu dia pukul 2. Jadi waktu bulan Ramadan tu katalah 3 Ramadan, dia lahir 3 Ramadan. 3 Ramadan tahun yang ke-15 selepas kelahiran dia. Pukul 2 petang, cukuplah umur dia 15 tahun. Dan sebelum tu tak berlaku keluar mani. Maka dia baligh disebabkan umur. Pukul 2 petang tu, dia dikira sebagai baligh. Dan waktu tu dia tengah puasa. Wajib dia teruskan puasa. Tak boleh berbuka dah. Begitu juga bagi orang yang kembali daripada musafir atau orang yang sembuh daripada sakitnya dalam keadaan mereka sedang berpuasa. Yang ni semua contoh-contoh yang orang asalnya tak wajib puasa. Asalnya tak wajib puasa, tapi disebabkan ada keuzuran dia. Tapi apabila hilang keuzuran tersebut, dalam keadaan dia berpuasa, dia wajib teruskan puasa dia. Orang musafir tak wajib puasa. Bukan tak boleh puasa, tak wajib puasa. Sebab syarak bagi rukhsah keringanan. Dengan syaratlah safar tersebut 2 marhalah. Dengan syarat safar tersebut dua marhalah. Dan dia keluar sebelum fajar. Jadi syarak bagi untuk dia tak berpuasa di siang hari. Tapi orang ni kata aku nak puasa lah. Safar dah ni mudah dah, kata tak penat mana pun, malah nak qada nanti. Jadi dia pun nak puasa macam biasa. Okey, jadi daripada KL mai ke Kedah. Sampai ke Kedah, dia memang nak menetap 7 hari kat Kedah. Jadi bila sampai je kat Kedah, dia dikira orang bermukim lah. Sebab dia nak duduk masa yang lama kan. Jadi dia kira orang yang bermukim, maka hilanglah uzur safar dia tadi. Status dia sebagai orang musafir dah hilang. Maka keringanan yang diberikan kepada dia untuk berbuka puasa hilang dah. Dah hilang. Jadi waktu ni dia tengah puasa ni, wajib diteruskan puasa. Tak boleh dia nak ubah fikiran, kata aku nak makan lah. Tak boleh, sebab keringanan dia dah hilang dah, disebabkan status dia telah bertukar daripada status musafir kepada status mukim. Begitu juga orang yang sembuh. Kita kata Zaid, seorang ni nama dia Zaid, sakit. Sakit yang mengharuskan untuk dia berbuka lah. Tapi dia nak gagah juga nak puasa. Dia gagah juga nak puasa. Lepas tu pukul 2 petang tu sembuh sakit dia. Bila sembuh sakit dia, maka status dia dah bertukar daripada orang sakit kepada orang sihat. Keringanan yang ada tadi dah hilang dah. Sebab keringanan tu diberi kepada orang yang statusnya sakit. Sekarang ni dia dah berubah status daripada sakit kepada sihat. Maka keringanan tadi pun dah hilang dah. Maka dia wajib teruskan puasa dia. Harap jelas lah. Sekali lagi kita baca, tidak boleh berbuka bagi kanak-kanak yang baligh ketika sedang berpuasa. Begitu juga orang yang kembali daripada musafir atau orang yang sembuh daripada sakitnya dalam keadaan mereka sedang berpuasa. Namun jika mereka dalam keadaan tidak berpuasa, hanya disunatkan ke atas mereka untuk imsak. Jadi 3 golongan tadi tu budak. Memang awal-awal dia tak puasa. Awal-awal dia tak puasa, lepas tu pukul 2 dia balik. Maka sunat saja untuk dia imsak, tahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, tak wajib pun. Sebab dia memang daripada awal dia tak puasa. Orang musafir dia ambil rukhsah, keringanan untuk berbuka. Kan? Lepas tu sampai ke tempat yang dituju, dia jadi orang yang bermukim. Rukhsah tadi dah hilang dah lah. Tapi dia memang awal lagi dia tak puasa dah. Dia dah ambil rukhsah tadi awal lagi. Waktu status dia musafir lagi. Jadi sekarang ni bila dia sampai tempat tu dia jadi mukim, sunat untuk dia imsak. Begitu juga orang yang sakit, awal-awal lagi dia tak puasa, bila sakit dia sembuh, maka disunatkan untuk dia imsak.
golongan yang dibenarkan untuk tidak berpuasa. Golongan yang dibenarkan untuk tidak berpuasa ada dua. Yang pertama, orang yang sakit, dan yang kedua, orang yang bermusafir. Dan orang yang hamil, orang yang menyusukan anak, itu dimasukkan dalam kategori orang yang sakit. Dia bukan orang yang sakit, tapi dia dimasukkan dalam kategori, dia dikategorikan di dalam kategori orang yang sakit. Orang yang sakit. Orang yang sakit yang kuat sangkaannya bahawa jika dia berpuasa akan ditimpa mudarat berat yang mengharuskannya tayamum. Orang yang sakit yang kuat sangkaannya bahawa jika dia berpuasa akan ditimpa mudarat berat yang mengharuskannya tayamum. Macam kita sebut tadilah. Maksudnya sangkaan dia, kuat sangkaan dia, kalau dia puasa dia boleh bawa kepada mati, boleh bawa kepada hilang manfaat anggota, boleh bawa kepada sakit lagi ataupun lambat sembuh. Jika sakitnya itu jenis yang berterusan, maka harus baginya untuk tidak berniat puasa pada malam hari. Kalau puasa dia tu memang 24 jam untuk sakit, kan, berterusan lah. Berterusan 2 hari dah dan masih lagi sakit lagi, berterusan. Jadi orang ni boleh untuk dia tidak niat puasa pada malam hari. Berbeza orang yang sakit dia putih-putih, saat sakit saat elok, saat sakit saat elok, dia mai kadang-kadang. Jadi orang ni wajib, dia kata, jika sakitnya datang kadang-kadang, maka wajib baginya berniat pada malam hari sekiranya pada waktu itu dia dalam keadaan sihat. Katalah sebelum subuh dia dalam keadaan sihat, wajib dia niat wajib dia niat puasa. Lepas tu sekali kalau siang hari sekali dia sakit, kalau dia sakit sekali boleh dia berbuka. Tapi untuk permulaan wajib dia niat. Wajib dia niat puasa dan berpuasa macam biasa. Sebab kita tak tahu akan sakit tu nak main bila. Mana tahu sakit tu main lepas maghrib ke. Jadi kena puasa dulu. Kalau sakit tu main sekali siang hari, okey, boleh berbuka. Kan? Kalau tak main, wajib teruskan puasa. Jika sakitnya datang kadang-kadang, maka wajib baginya berniat pada malam hari sekiranya pada waktu itu dia dalam keadaan sihat. Adapun apabila datang sakit pada siang harinya, nampak? Adapun apabila datang sakit pada siang harinya, maka harus baginya untuk berbuka. Okey. Yang kedua, orang yang bermusafir, iaitu permusafiran yang harus, yang melebihi 2 marhalah. Yang melebihi 2 marhalah. Maksudnya permusafiran yang 2 marhalah dan lebih lah. Kan? Dan dilakukan sebelum terbit fajar. Mudah sebutnya 80 ke atas lah. Ada yang kira 83, ada yang kira 86, ada yang kira 89, ada yang kira 96. Kalau Kedah punya 90 berapa, itu 93 kot. Tapi kalau kat Perak, kiraan ni pun dapat lain pula. Dan dalam kitab-kitab yang saya sebut tadi lah, berbeza-beza. Tapi dalam 80, banyaknya daripada 80, antara 80 ke 90. Antara 80 ke 90. Jadi syaratnya permusafiran tu lebih 2 marhalah. Permusafiran tu sampai 2 marhalah dan dilakukan sebelum terbit fajar. Kalau selepas terbit fajar tak boleh. Jangan duk kira aku musafir. Hang keluar bila? Keluar tadi lepas subuh. Tak boleh, tak dikira. Dia kena keluar sebelum subuh. Jika dia mula bermusafir selepas terbit fajar, maka haram baginya untuk mengambil rukhsah berbuka kecuali jika menghadapi masyaqqah, kesulitan yang berat. Nampak? Jika dia bermusafir selepas terbit fajar, haram untuk dia ambil rukhsah berbuka puasa kecuali kalau ada masyaqqah. Jadi dia berbuka tu bukan disebabkan musafir, tapi disebabkan masyaqqah tu. Kedua-dua golongan ini boleh untuk tidak berpuasa dengan syarat berniat untuk mengambil rukhsah keringanan syarak. Jadi kena niat lah. Kena niat.
Kalau tak mau puasa boleh orang yang sakit. Begitu juga orang yang bermusafir, tapi niat untuk ambil rukhsah ataupun keringanan yang syarak bagi. Apabila hilang keuzuran seperti sembuh daripada sakit atau selesai bermusafir, maka tidak diwajibkan imsak, menahan diri seperti orang berpuasa jika dia telah berbuka sebelum itu. Hanya sunat hukumnya. Sama macam tadilah. Macam tadi kita kata dia awalnya puasa, maka wajib dia teruskan puasa bila hilang keuzuran tu. Tapi kalau awal-awal lagi dia tak puasa, saya dah sebutkan tadi, dan uzur sakit tu hilang dan ataupun uzur musafir tu hilang, maka tak wajib pun dia imsak, sunat saja hukumnya. Nak nasi, nak pergi beli makanan, makan, tak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai situ dulu. Maksudnya nak habis dah masa tu. Keadaan yang diwajibkan imsak. Tersambung muka surat 7. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.